Assalamualaikum, salam sejahtera. Kapten Rais, founder Lemak Tuli. Dah pernah pergi gym, ambil macam-macam suplemen, macam-macam ubat, berpuasa sampai sebulan, tapi masih tak kurus. Kalau turun berat badan pun, tapi badan masih berlemak, masih lagi boroi. Lemak Tuli Ramadan Edition, batch yang paling laris, kini kembali untuk tahun yang ketiga. Saya personally akan ajar, akan guide, akan train A to Z, rahsia-rahsia untuk kurus dengan cepat, buang lemak, buang boroi, dan korang boleh beraya dengan bentuk badan yang baru yang lagi handsome. Anda tak perlukan sebarang ubat, sebarang produk, sebarang suplemen maupun sebarang alat tanaman. Dan insya-Allah anda boleh kurus sebelum Hari Raya tahun ni. Metod Lemak Tuli juga sangat fleksibel dari segi masa dan sangat sesuai untuk semua rakyat Malaysia, tak kira umur, tak kira jantina dan tak kira apa pekerjaan korang. Boleh buat dekat rumah dan di mana-mana saja. Program 7 hari dengan hanya RM89. Sekiranya tak ada perubahan lepas program, saya pulangkan duit anda. Hampir 10,000 orang pernah join Lemak Tuli, tak ada lagi yang gagal. Untuk bulan Ramadan tinggal hanya batch yang terakhir. Boleh klik link dekat bawah untuk daftar masa terhad, slot terhad. Jadi kalau korang nak kurus sebelum raya, boleh daftar Lemak Tuli. Jangan terlepas, jangan menyesal. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia. Siapa lagi? Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu. Let's go. Come on ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Setelah aku didesak oleh ramai orang, terutamanya follower aku, minta aku ulas berkenaan dengan isu ataupun kes yang membabitkan adik Bella, aku macam sebenarnya aku rasa tak ada keperluan pun untuk aku nak ulas benda ni. Satu, sebab kes mahkamah tengah berjalan. And then nombor dua, dah ramai dah YouTuber, artis, influencer semua dah buat video yang ulas pasal benda ni lah. Dan bila aku tengok sekali imbas kes ni berjalan dan tengok daripada apa yang terjadi dan sebagainya, aku macam rasa tak apalah, kes ni dengan mudah orang yang kena tuduh tu akan didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman lah. Sebab obviously memang adik Bella tu kena dera lah kan, sebab dah ada gambar, dah ada video, dah ada saksi-saksi apa semua. Tapi bila semakin lama kes ni berjalan, aku tengok macam kes ni macam satu kes yang berprofil tinggi juga tau. Lepas tu makin lama juga aku tengok macam semakin banyak benda yang dikorek-korek, semakin banyak spekulasi yang nampak kadang-kadang macam logik, kadang-kadang nampak macam tak logik. Tapi bila semalam Cik Puan Khalida dan juga dengan TMJ sendiri dah bersuara pasal benda ni, yang Cik Puan Khalida dia cakap dia akan gunakan segala kuasa yang dia ada untuk membela adik Bella ni, dan juga TMJ sendiri akan menawarkan khidmat peguam secara percuma guys untuk nak lawan si tertuduh tu lah. Aku macam macam kes ni memang nampak memang bukan calang-calang punya kes lah kan, sebab TMJ kot. Tapi untuk nak bagi clear lagi dekat korang, kita akan tengok dulu video kronologi perbicaraan untuk kes Bella ni lah, sebelum kita teruskan dengan reaction untuk video kronologi ni. So disudilah korang untuk tekan butang subscribe sekarang. InsyaAllah segala konten yang aku upload, aku akan cuba memberikan yang terbaik bagi konten-konten yang insyaAllah ada kebaikannya, dan insyaAllah semoga dijadikan kebaikan untuk kita semua. Tekan butang subscribe sekarang. Now, tekan. Kronologi perbicaraan kes penderaan Bella. Okey. Mengabaikan seorang remaja perempuan sindrom Down. Okey. Mengaku tak bersalah, babe. Dicili, dijirus dengan air panas, diikat, menggigit perut Bella. Okey. Kondominium Wangsa Maju. Sampai tahap jirus air panas, sampai tahap suruh gigit. Bergoyang sikit kamera aku. Tapi serius lah kan. Lepas tu yang lagi mengejutkan semua pihak, bila si tertuduh ni, Siti Bainun ni, ada 10 orang lawyer nak bela dia. Orang semua jadi pelik lah, termasuk aku. Sebab kalau nak diikutkan daripada mata kasar lah, segala keluar yang dekat berita apa semua tu, memang orang nampak dengan senang Siti Bainun ni
akan dijatuhkan hukuman bersalah lah, akan didapati bersalah. Tapi macam sampai 10 orang peguam nak membela Siti Bainon. Guys, come on lah. Kes 1MDB, Datuk Seri Najib pun diwakili oleh 6 orang peguam je tau. Ini 10. Aku fikir kan, memang no wonder lah, patutlah TMJ dengan wife dia bersungguh nak membela Bella ni kan, sebab kes dera kanak-kanak OKU sama. Kalau sampai 10 orang nak backup, memang kalau sistem keadilan kat Malaysia ni, kemungkinan Siti Bainon tu boleh menang lah. Ada 10 orang lawyer kan, wallahualam. Ada satu website ni, dia tunjuk 10 fakta baru kes penderaan Bella ni. Antaranya ialah didera dalam jangka masa yang lama. Lepas tu Bella ni pun dah trauma. Lepas tu ada pula tu mangsa diikat dekat kaki dan tangan dekat dalam toilet. Aduh, kejam gila babe. Mangsa dibogilkan pula tu. Badan mangsa bau busuk. Mangsa dipaksa makan cili. Mangsa dipaksa makan najis. Makan tahi babe. Aduh. Dan benda-benda yang aku baca tadi tu adalah benda yang memang ada orang datang perbicaraan Siti Bainon ni dekat mahkamah. Semalam dah mula orang spekulat lah. Yang mula-mula ni yang agak mengejutkan jugalah. Bila ada orang spekulat yang Siti Bainon ni adalah anak kepada Tan Sri Datuk Seri Ahmad Razali bla bla bla, adik kepada Tun Siti Asmah, iaitu adik ipar Tun Mahathir. Tak lama lepas tu, orang yang update status ni, dia minta maaf balik dekat Tun. Dia mengakui yang dia punya ni ada kesilapan info lah, benda lah. So dia minta maaf. So dia tarik balik, merayu-rayu minta maaf. So hati-hatilah kalau nak bagi spekulasi, nak bagi kau punya teori kan. Kan dah tersalah. Tapi kalau nak difikir-fikirkan balik lah, Siti Bainon ni, okey, dia siapa? Okey, kenapa sampai 10 orang lawyer nak backup dia? Okey, macam mana dia nak bayar 10 orang lawyer tu? Adakah lawyer ni lawyer yang pro bono? Mana dia nak ada duit untuk nak bayar lawyer-lawyer ni? 10 orang. Kalau pro bono tu seorang 2 lawyer, aku faham lagi. Ini 10 orang lawyer. Tengok muka-muka lawyer pun muka-muka yang muda-muda kan, yang fresh-fresh. Selalunya yang menawarkan pro bono ni yang lawyer-lawyer otai dan sebagainya lah. Tapi kalau lawyer-lawyer muda ni biasalah nak ni lah kan, dorang punya mata pencarian lah kan. Siap keluar gambar, bergambar dekat mahkamah, tunjuk peace, seronok, selfie apa semua. Adik Bella tu tengah trauma gila. Jadi sebagai manusia, orang Malaysia ni, aku mulalah mengorek-ngorek sikit lah. Terjumpalah beberapa sejarah pasal Siti Bainon ni kan. Antaranya ialah Siti Bainon ni naib ketua Puteri UMNO dekat bahagian Ampang. Dan Siti Bainon ni juga pernah menerima tokoh muda Puteri UMNO Malaysia babe. Aku macam wow, tokoh. Tapi pernah juga Siti Bainon ni dikaitkan dengan Datuk Seri Najib. Tapi akhirnya Datuk Seri Najib memang menafikan lah. Rumah bonda, rumah kebajikan yang dikenalikan oleh Siti Bainon ni sendiri memang pernah ada kes kematian pun sebelum ni. Tapi semalam aku ada baca latest punya spekulasi lah. Bagi aku spekulasi ni sangat berat, sangat serius. Aku tak tahu betul ke tak. Aku cuma menyampaikan sahaja. Kemungkinan boleh jadi, kemungkinan tak betul. Daripada website Berita Perak, dengan beraninya, dengan yakinnya website ni bagi tahu Siti Bainon ni adalah anak angkat Presiden UMNO. Siap ada gambar, aku tak tahu lah gambar raya ke, tapi mesra lah, memang macam anak angkat lah. Takkan orang awam pun nak bergambar macam tu dengan Presiden UMNO. Dan juga dikatakan Siti Bainon ni lah yang menguruskan dana untuk Yayasan Akal Budi dan juga NGO untuk derma politik. Kiranya lebih kurang macam dia yang menguruskan dana-dana, duit-duit ni lah. Nak bagi senang, aku baca sikit lah. Dia cakap dekat sini, dalam UMNO dia dikenali sebagai anak angkat Presiden UMNO Zahid Hamidi. Dengar dulu dia nak berkahwin dengan anak angkat lelaki Zahid Hamidi. Ni Tok nak cerita sikit, kalau ada pegang rahsia-rahsia dan duit ahli politik wallet, mestilah kau akan dijaga dan dipastikan selamat. Oh, Siti Bainon bukan anak Ahmad Razali, tetapi AHD Razali. Oh, AHD Razali ni siapa? Dia juga ialah anak angkat Zahid Hamidi. Aku bila baca je benda ni, kemudian nak direlatekan pula dengan Siti Bainon ni Puteri UMNO apa semua, dan ada sampai 10 orang peguam
yang yakin boleh rakan muda mewakili Siti Bainon ni nak bela beliau dekat mahkamah, aku macam alamak, biar betul kan. Aku harap sangat-sangat benda ni tak betul lah. Tapi kalau benda ni betul, memang ini satu benda yang sangat-sangat memalukan lah. Memalukan untuk siapa? Memalukan untuk Siti Bainon tu sendiri, memalukan untuk parti politik tu, dan juga memalukan untuk 10 orang peguam ni lah. Ada juga orang upload video TikTok, video live yang salah seorang daripada peguam Siti Bainon ni, dia macam nak lawan netizen lah. Dia cakap, oh ni apa benda. Lepas tu alasan dia cakap, oh dia hanya mewakili sahaja. Weh, mewakili tu maknanya kau berpihak pada dia lah. Dan bukannya kau yang dipilih, bukannya kau terima arahan. Kau mewakili dia sebab itu adalah perkhidmatan kau. Kau dibayar untuk mewakili dia. Kau orang sampai hati Kau tak fikir ke adik Bella tu OKU babe? Bukannya orang buat-buat cerita. Kesan, luka semua tu dah ada. Video, saksi semua dah ada. Walaupun benda ni masih belum dibuktikan dekat mahkamah, tapi alah tergamaknya kau benda ni, aduh tergamaknya kau sampai 10 orang. Okey, kalau kau buat benda ni pasal duit apa semua, memang serius lah, kau tak boleh pakai lah. Memang kau punya hidup kat dunia ni memang takkan ada keberkatan lah. Kalau kau buat benda ni semua kerana duit, aku tak tahulah, ini akhir zaman tau. Kadang-kadang kita nampak Allah bayar cash tau. Jadi serius, korang kena berjaga-jaga lah. Okey, berani buat, berani tanggung. Terpulanglah dekat korang. Kalau kau rasa benda ni korang buat semua di atas ada kepentingan yang tertentu, terpulang. Okey, by the way, benda ni yang aku baca ni masih belum dibuktikan lagi. Just daripada website Berita Perak ni sahaja yang bagi tahu, tapi ada gambar apa semua. Aku tak tahu betul ke tak. Aku harap benda ni tak betul lah. Serius lah, macam aku cakap tadi lah, kalau betul memang malu lah. Serius lah, malu lah. Memang patut sangat. Dan aku berterima kasih juga, aku menjunjung kasih kepada Tengku Mahkota Johor sebab sudi nak hantar peguam-peguam untuk pergi backup Bella, adik Bella ni. Aduh, aku tak boleh brain lah. Kalau aku buat research lagi banyak kan, aku tak sampai hati lah kan. Adalah orang upload video Bella apa semua ni kan, apa semua, ada orang curi-curi kan, ambil video dekat rumah bajikan kan. Aku tak sampai hati nak tengok babe. Aku nak je upload, tapi aku tak sampai hati. So kepada rakyat Malaysia, kemungkinan juga daripada rakyat negara lain juga, kalau korang mengikuti kes pasal Bella ni, aku harap korang semua doakan supaya Bella dapat pengadilan yang sewajarnya. Jangan takut 10 orang lawyer, manusia, apa dia boleh buat. Kita rakyat Malaysia 33 juta, kita doa ramai-ramai supaya kemenangan berpihak kepada Bella. Senjata kita adalah doa. Sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak payah takut. Okey, kita teruskan, kita fight. Netizen keep on. Okey, type #justice for Bella. Kita sama-sama fight. Kita aku geram betul lah. Kita sama-sama lah runtuhkan konstitusi apa benda, institusi pembelaan untuk si Siti Bainon ni. Supaya dekat mahkamah nanti Siti Bainon ni akan didapati bersalah lah. Serius, aku tak boleh terima lah. Serius, aku tak boleh terima. Ini budak babe, budak OKU lagi. Gila apa? Dan bukannya setakat cubit ke, setakat rotan ke apa. Ni siap paksa makan najis babe. Kau jirus dengan air panas, mentang-mentang lah budak tu OKU. Kau ingat? Jadi korang bolehlah share video ni. Sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen. Lagi sekali aku cakap, ini bukan kenyataan aku. Ini kenyataan daripada website Berita Perak. Korang boleh pergi tengok sendiri. Cuma bagi aku, kenapa aku cerita benda ni adalah satu spekulasi yang mungkin boleh menggugat, boleh orang kata mempengaruhi lah keputusan kes ni. Sebab kita tahu kan, politik adalah satu dunia yang kotor. Jadi korang jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah sama-sama kita doakan yang terbaik untuk adik Bella. Kita mantapkan ibadah kita, jaga amalan kita, elakkan diri daripada terus membuat dosa. Sama-sama kita menuju ke akhirat yang abadi. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, selamat berpuasa. Bye bye. Jumpa lagi. See ya.